KPM. Nombor 3, 5, 4, 7, kata. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Aduh, doktor. Sila duduk. Doktor, Ya, ada apa-apa masalah? saya sakit perut lah, doktor. Sakit sangat ni, doktor. Oh. Letih daripada pagi sampai sekarang asyik membuang je, doktor. Okey, dah berapa kali awak ke tandas ni? Ke tandas ya. Kalau nak kira-kira dekat 6 kali jugalah, doktor, saya keluar masuk tandas. Serius juga nampaknya sebab dah 6 kali. Okey, ada muntah tak? Oh, muntah-muntah. Ada, doktor. Tadi tengah hari pagi, Ya. tengah hari sekali. Sebelum nak datang sini 2 kali, doktor, saya muntah. Alright, sebab awak dah ke tandas banyak kali dan Ya, awak doktor. muntah. Dan saya nak tanya, semalam ada makan apa-apa tak? Semalam. Oh, semalam saya ada singgah warung ni. Saya makan kerang bakar, doktor. Oh, patutlah. Aduh. Saya rasa awak mungkin terkena penyakit bawaan makanan dan air, iaitu mungkin kamu terkena penyakit keracunan makanan. Alamak, keracunan makanan, doktor. Ya. Aduh, patutlah sakit sangat ni, doktor. Saya makan banyak juga, doktor, sebab sedap. Tapi tak tahu. Aduh. Tak apa. Kita akan beri ubat. InsyaAllah awak akan pulih selepas ini. Okey, boleh, doktor. Aduh, ya Allah, Okey. sakitnya. Okey, doktor. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Abang Muhsin doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan yang paling penting bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini bersama Abang Muhsin dalam solat tahap 2. Kita akan belajar pendidikan kesihatan, tajuknya awas. Awas apa? Awas sebaran penyakit. Tapi sebelum kita mula, abang nak ingatkan murid-murid di rumah, kita kena sentiasa berjaga-jaga. Tentang apa? Tentang SOP. Kita kena sentiasa jaga SOP sebab apa? Kita belum menang. Kalau boleh, pakai pelitup muka dengan kemas. Jaga jarak sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena rajin sanitasi tangan kita. Kalau tak ada gel sanitasi tangan, kita gunakan sabun. Okey, baiklah. Hari ini, tadi kita dah tengok profil guru. Hari ini Abang Muhsin bersama dengan Cikgu Mimi. Ya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Muhsin. Apa khabar? Saya baru nak tanya. Alhamdulillah sihat, Cikgu. Tadi sakit perut, doktor dah bagi ubat. Dah sihat dah, Cikgu? Okey dah. Dah okey dah. Okey, Muhsin. Baik, Cikgu. Kalau tadi kita dah kenal Cikgu, tapi tak lengkaplah sekiranya kita tak ada murid-murid kita dekat studio ni, Cikgu. Betul. Apa kata kita perkenalkan murid-murid kita. Jauh dari Johor ni kita terbangkan. Jom kita perkenalkan murid-murid dari SK Seri Tengah Yong Peng, Johor. Kita mulakan dengan Nur Wafi. Hai Wafi, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Wafi binti Abdul Talib dari SK Seri Tengah. Boleh panggil saya Wafi. Wafi. Okey, baiklah. Kemudian kita ada Ainur Raudah. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ainur Raudah binti Marili dari SK Seri Tengah. Boleh panggil saya Raudah. Baiklah, Raudah. Macam berpidato, Raudah, Cikgu. Saya suka semangat dia. Okey, kemudian kita ada Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu dan Abang. Nama saya Aisyah binti Syazwan dari Sekolah Kebangsaan Seri Tengah. Boleh panggil saya Aisyah. Aisyah. Baik, Aisyah. Comel suara Aisyah. Kemudian kita ada Aish Arami. Salam sejahtera Cikgu Mimi dan Abang Muhsin. Saya Aish Arami binti Firdaus dari Sekolah Kebangsaan Seri Teluk Yong Peng Johor. Boleh panggil saya Aish.
Aish, baiklah. Kemudian kita ada Fatin Nurjannah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Mimi dan Abang Muhsin. Saya Fatin Nurjannah binti Muhammad Fadil. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Sabauni. Boleh panggil saya Fatin. Fatin, baiklah cikgu. Tadi kita ada 5 kumbang. 5 bunga. Ni 1 kumbang. Muhammad Dini Iman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Mimi dan Abang Muhsin. Saya Muhammad Dini Iman bin Muhammad Najib dari SK Seri Pelin 2, Johor Bahru. Boleh panggil saya Dini Iman. Okey, itu dia ada 6 orang murid-murid cikgu bersama dengan kita untuk belajar hari ini. Baiklah cikgu, tadi saya dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Jadi kita dekat sini jarak kita rasa dah lebih 1 meter ni. Lagi satu, kita kena sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Silakan cikgu. Cikgu sanitasi tangan dahulu. Okey, kemudian giliran saya. Okey, baiklah cikgu. Silakan kongsikan kita punya standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran kita tentang topik hari ini cikgu. Baiklah Muhsin dan anak-anak serta ibu bapa serta penonton di luar sana. Hari ini cikgu akan mengajar tentang penyakit bawaan makanan dan air. Seterusnya kita akan sama-sama mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan air. Dan yang seterusnya kita akan sama-sama Muhsin menganalisis cara merebak dan mencegah penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Tapi sebelum itu Muhsin, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita saksikan video ini? Jom. Seramai 36 pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Tasik Simpang 4 dikejarkan ke hospital selepas mengadu sakit perut, pening dan muntah dalam satu kejadian di Nibeng Tebal, Pulau Pinang. Kejadian jam 9 malam itu, pelajar berkenaan adalah sebahagian murid yang menyertai program intensif tahun 4 bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun minggu depan. Kesemua pelajar itu mengadu sakit selepas keracunan makanan dibekalkan kantin sekolah kira-kira jam 6.30 petang. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Seri Mutiara Muhammad Nur Hisam Ismail memaklumkan kejadian itu dan pihaknya mengambil keputusan menghentikan program serta-merta. Pihaknya akan melakukan siasatan bersama pihak sekolah berkenaan terhadap bekalan makanan yang diberikan kepada murid berdasarkan laporan daripada hospital. Baiklah, ya cikgu. Baiklah Muhsin, kita dah saksikan video tadi. Apa sebenarnya agaknya cikgu nak tanyalah pada Muhsin, apa yang Muhsin faham tentang video yang telah disiarkan tadi? Okey, apa yang saya faham bila saya tengok video tadi cikgu, saya nampak ramai kanak-kanak pergi mendapatkan rawatan di hospital. Betul. Saya rasa mereka pun macam saya juga cikgu pagi tadi. Betul, di awal tadi. Mungkin keracunan makanan cikgu. Ya, betul. Jadi jawapannya memang tepat. Dan sebenarnya Muhsin, anak-anak di rumah dan di luar sana, inilah salah satu daripada penyakit bawaan makanan dan air yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita ada 5 Muhsin. 5 cikgu? Ya, 5 jenis penyakit? 5 jenis penyakit bawaan makanan dan air. Yang pertama ialah taun. Kedua ialah hepatitis A. Dan ketiga ialah demam kepialu. Seterusnya cirit berit berdarah ataupun dysentery. Dan yang tadi tu ialah keracunan makanan. Tetapi sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut lagi, kita berjumpa selepas ini. KPM. Hai, kita bertemu lagi dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan. Baiklah,
Kita nak tahu adik-adik di rumah, murid-murid di rumah semangat tak untuk belajar hari ni? Kalau dah bersedia, abang nak dengar semua jerit sedia. Boleh? Sedia ke tak? Sedia. Itu dia. Lambat sikit cikgu. Mungkin line kan. Tapi cikgu, murid-murid pun dah sedia. Apa kata kita teruskan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, Mohsin. Okey, cikgu akan masuk kepada isi pelajaran. Anak-anak semua dah bersedia kan? Sudah. Alright. Baiklah. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi, Mohsin, mengenai jenis-jenis penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Ada 5 kesemuanya. Jadi cikgu terangkan penyakit yang pertama, iaitu taun. Taun ini disebabkan oleh bakteria yang bernama Vibrio cholera. Vibrio cholera. Kebanyakan penyakit bawaan makanan dan air ini sebenarnya berpunca daripada makanan dan minuman yang dihinggapi ataupun dijangkiti oleh mikroorganisma seperti virus, bakteria, parasit dan juga bahan beracun. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang cikgu akan terangkan satu persatu. Dan biasanya mereka yang mengalami penyakit taun ini akan mengalami cirit-berit macam Mohsin tadi. Betul, cirit-berit, muntah. Betul. Dan penyakit ini merebak di kawasan yang sumber airnya biasanya tidak bersih lah, Mohsin. Dan juga penggunaan tandas yang tidak sempurna. Kerana biasanya taun ini wujud di negara-negara Asia seperti negara kita, negara Malaysia dan juga negara Afrika. Kemudian penyakit ini berjangkit melalui pengambilan makanan dan air yang tercemar oleh najis dan juga muntah orang yang dijangkiti oleh bakteria tersebut. Dan penyakit daripada muntah, cikgu najis dan juga muntah daripada bakteria itu. Jadi bakteria itu terdapat pada najis dan muntah tersebut. Dan penyakit ini, anak-anak, sekiranya kita tidak rawat, mungkin akan membawa kepada maut. Kematian. Ya, betul. Jadi faham ya, Mohsin? Anak-anak. Cikgu, satu penyakit yang cukup serius juga, cikgu. Ya, betul. Seterusnya cikgu ke penyakit yang kedua, iaitu hepatitis A. Hepatitis A ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau tadi penyakit itu berpunca daripada bakteria, Mohsin. Betul, cikgu. Ini berpunca daripada virus hepatitis A. Dan ia berlaku kepada individu yang tidak pernah dijangkiti. Maksudnya dia belum pernah lagi dijangkiti dan tidak pernah divaksin. Bukan vaksin COVID-19 bukan, lain. Bukan, vaksin hepatitis A. Dan sebenarnya ia berpunca daripada makanan ataupun minuman yang tercemar juga yang dihidapi oleh individu yang terkena penyakit hepatitis A ini. Hepatitis A ini ialah salah satu jangkitan akibat jangkitan pada hati dan juga radang pada hati. Dia boleh jadi terdapat beberapa faktor, antaranya ialah daripada virus itu sendiri, ubat ataupun alkohol. Tapi yang ini lebih kepada virus. Baiklah. Seterusnya, cikgu terangkan kepada penyakit demam kepialu. Penyakit demam kepialu ini kita gelar juga sebagai tifoid. Istilah perubatan dia. Dan jangkitan ini disebabkan oleh bakteria. Nama dia sedap, Mohsin. Apa namanya, cikgu? Itulah. Nama ialah Salmonella typhi. Salmonella typhi. Ya. Salmonella typhi. Penyakit ini daripada bakteria tersebut. Bakteria ini biasanya terdapat dalam darah, urin. Urin ini adalah air kencing. Dan najis pesakit dan juga najis pembawa. Pembawa ni ialah individu yang dihidapi oleh penyakit tersebut tetapi tidak menunjukkan gejala. Tetapi dia memberi kesan kepada orang sekelilingnya. Ya, betul.
pembawa ini boleh pula menjangkiti orang lain. Dan sebenarnya pembawa ini sukar untuk kita kesan. Ya, jadi kita pun sebenarnya tak tahu kita ini adalah pembawa. Ya. Bahaya juga cikgu kalau macam tu kan. Pentinglah untuk kita menjaga kebersihan. Okey. Dan biasanya demam kepialu ini, Mohsin dan anak-anak di luar sana mengalami demam yang berpanjangan. Ya. Biasanya suhu lebih daripada 39 darjah Celsius. Okey, tinggi juga kan? tu cikgu. Dan ada ruam. Ada bintik-bintik di muka, merah, di badan. merah. Dan biasanya dia akan sakit perut. Sakit perut yang kuat, ya. Sakit perut yang kuat, lesu, mata ke dalam. Maksudnya mata cengkung, kurang selera makan, dan yang paling senang kita nak kesan ialah cerit-berit tadi. Ya, cerit-berit itu adalah cerit-berit yang berpanjangan dan dia berselang-seli dengan sembelit. Ya. Dengar pun kalau kena tu memang azab ya, tu cikgu. Betul Mohsin, ya. Jadinya kebanyakannya memang berpunca daripada jangkitan makanan dan air, ya. Okey, faham anak-anak di faham rumah? Semua? Murid-murid kalau faham tunjuk thumbs up. Bagus. Kalau faham bagus cikgu, kita teruskan. Okeylah, cikgu teruskan. Seterusnya cikgu ke penyakit yang seterusnya ialah cerit-berit. Cerit-berit ni bukan cerit biasa, Mohsin. Bukan cerit biasa, berit biasa, tetapi ialah cerit-berit berdarah ataupun dalam istilah perubatan, ya, kita panggil dysentery. Ya? Dysentery. Cerit-berit berdarah. Betul. Ia adalah jangkitan bakteria pada usus yang juga boleh menyebabkan cerit-berit. Okey. Mudah tersebar jika amalan kebersihan rendah. Ya? Jika kita tidak menjaga kebersihan dengan betul. Gejala pun sama juga lebih kurang, ya anak-anak. Iaitu senak perut, sakit perut, okey. Kerap membuang air besar sehingga kita hilang kawalan. Ya? Kita hilang kawalan semasa cerit-berit tersebut. Dan sakit kepala yang kuat. Okey. Bila kita dah cerit-berit, kita dah muntah, kita akan mengalami kelesuan. Ya? Kita akan mengalami kelesuan. Badan jadi tidak bermaya lah cikgu. Ya, tidak bermaya, kurang selera makan, okey. Bila dah kurang selera makan, berat badan pun turun. Susut, ya, berat badan turun, okey. Dan yang paling kita risau ialah kita akan mengalami dehidrasi, okey. Dehidrasi ni ialah kehilangan air yang banyak dalam tubuh badan kita. Agak bahaya, ya Mohsin, ya. Jadi bila perkara ini berlaku, kita perlu dapatkan segera rawatan daripada doktor yang berdekatan. Jangan tangguh-tangguh. Nasib baik tadi saya terus jumpa doktor. Ya, betul. Yang itu betul, ya Mohsin. Dan ada satu lagi Mohsin. Okey, satu ini lagi. Ini yang Mohsin dah alami tadi. Betul. Iaitu keracunan makanan. Ini biasa kerap terjadi kepada kita sebab kita rutin Betul. kita selalu makan keluar, ya. Kita pergi ke warung dan sebagainya, kita tak tahu apa yang kita makan. Jadi, apa dua jenis penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang tercemar, ini kita panggil keracunan makanan. Okey? Dan dia juga boleh disebabkan oleh bakteria, racun ataupun virus. Ya, anak-anak? Okey, nampaknya semua diam, faham lah, ya? Semua mengangguk, cikgu. Dan tengah fokus mendengar. Dia juga, ya Mohsin, disebabkan oleh bahan beracun seperti racun serangga. Racun serangga, cikgu? Mungkin ada dalam sayur-sayuran. Mungkin, faham. Dan tumbuhan seperti cendawan. Kadang-kadang kita suka makan sayur cendawan. Betul. Kan? Kita tak tahu, kulat mungkin ada kandungan di dalamnya. Ataupun logam seperti tembaga ataupun plumbum. Ya? Ada racun lah masuk di dalamnya. Dan juga yang tadi itu, Mohsin makan semalam. Oh, saya makan kerang, cikgu. Betul. Maksudnya sedap dah cikgu. Ya, memang sedap. Maksudnya kita makan makanan laut yang bercangkerang. Bercangkerang ni macam seperti kerang tadi, ya.
kupang yang makanan laut ini telah dicemari. Maksudnya airnya telah tercemar oleh racun dan bakteria. Gejala hampir sama, cirit beret, muntah-muntah, lesu dan akhir sekali yang paling kita takut boleh mengalami kecacatan. Ya, mungkin sebab kecacatan diri, iaitu boleh menyebabkan lumpuh. Mungkin simptom-simptom tadi menyebabkan kecacatan itu berlaku. Ini pada individu yang mungkin serius. Individu yang serius dan boleh mengakibatkan kematian sekiranya tidak dirawat. Baiklah, cikgu dah terangkan tentang penyakit. Ada berapa? 5 penyakit. 5 penyakit. Okey, cikgu nak tanya tentang penyakit ini. Okey, sama ada murid faham ke tak? Jadi cikgu nak minta kepada Aisyah. Aisyah. Okey, cikgu boleh ada tak soalan. Aisyah? Jika Aisyah boleh terangkan, okey, apakah dia penyakit-penyakit yang telah cikgu ajar sebentar tadi? Silakan Aisyah. Pertama taun. Taun, betul. Kedua, hepatitis A. Okey, betul. 3, demam kepialu. Ya. Keempat, Keempat. cirit beret. Betul. Cirit beret. Keracunan makanan. Betul. Ya. Jadi Aisyah dapat menjawab dengan baik. Maksudnya Okey, terima Aisyah kasih, fokus tadi cikgu. Betul. Bukan Aisyah, yang lain pun fokus juga. Alright, okey. Baiklah. Seterusnya, cikgu masuk kepada isi pelajaran yang kedua. Iaitu gejala penyakit. Okey cikgu. Ya. Saya pasti murid-murid dekat rumah tak sabar-sabar nak belajar kita punya slot seterusnya. Ya. Tapi apa kata, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Baiklah, anda masih lagi bersama Abang Muhsin dalam slot tahap 2. Baiklah cikgu, tanpa membuang masa, jom kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih Muhsin. Anak-anak di rumah, okey, cikgu teruskan kepada topik kita iaitu gejala akibat penyakit bawaan makanan dan air. Lebih kurang yang cikgu dah terangkan tadi. Faham. Iaitu yang pertama ialah demam panas, demam suhu tinggi dan berpanjangan. Kemudian ialah ruam. Ini pada demam kepialu tadi, naik bintik-bintik di muka, di badan. Kemudian cirit beret yang kerap. Okey Muhsin, macam Muhsin tadi. Betul. Kemudian kurang selera makan. Kita tak ada selera nak makan sebab kita dah sakit. Kemudian sakit perut, senak perut. Okey. Tak Kemudian selesa. sakit kepala yang kuat dan berterusan. Letih dan lesu sebab kerap sangat dah pergi tandas. Betul. Dan yang ini terakhir ialah Loya dan muntah. muntah. Okey, baiklah. Cikgu dah terangkan tentang gejala. Muhsin, boleh tak kita tanya murid-murid? Boleh cikgu. Kita nak dengar suara murid-murid kita hari ini. Betul. Silakan cikgu. Faham ke tak? Okey, silakan. Cikgu nak tanya satu soalan, iaitu apakah je gejala-gejala yang terdapat dalam penyakit bawaan makanan dan air? Ada sesiapa yang nak cuba? Nak cuba angkat tangan. Ya. Silakan. Bagus. Itu dia, Aish. Ya. Silakan Aish. Gejala Jawapannya? Jenis-jenis. jenis-jenis gejalanya antaranya ialah demam panas, Betul. ruam, cirit birit, kurang selera makan, sakit perut, sakit kepala, letih dan lesu, loya dan muntah.
Ya, semua betul Mohsin. Bagus Aish. Bagi jawapan pun senyum je. Okey. Baiklah. Seterusnya Mohsin. Ya, cikgu. Cikgu teruskan isi pelajaran. Silakan. Okey, baiklah. Punca-puncanya adalah seperti cikgu dah jelaskan tadi. Pertama, daripada makanan dan air yang tercemar, yang kotor dan berbau dan berlainan warna. Ini biasa kita jumpa bila keadaan banjir lah Mohsin. Bila berlaku banjir, keadaan ini yang mungkin akan berlaku. Dan satu lagi ialah makanan dan air mengandungi bakteria, parasit ataupun virus. Ya, inilah mungkin penyakit-penyakit punca-punca yang dialami oleh pesakit-pesakit hepatitis A contohnya yang telah cikgu terangkan tadi. Baiklah, bagaimana pula cara merebak? Ya. Kerana penyakit ini dia boleh merebak ke individu yang lain ya. Daripada pembawa ke individu yang ada di sekeliling. Betul, melalui sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Okey. Pertama, kerana kita tidak menjaga kebersihan. Kebersihan tidak diamalkan ya. Jadi penting untuk kita sentiasa menjaga kebersihan. Betul. Dan seterusnya ialah pengambilan minuman yang tercemar. Maknanya sumber air yang kotor ataupun tidak dimasak. Mungkin kita camping Mohsin Betul. Kita ambil daripada sumber air yang kotor. Agak-agak tengok air sungai tu jernih je dah terus minum kat situ. Betul. Tak boleh. Ya betul Mohsin. Dan seterusnya ialah pengambilan makanan yang tercemar. Ini biasa kita jumpa Mohsin kerana makanan yang terhidang itu dihinggapi oleh lalat. Jadi penting untuk kita kalau nak beli makanan tu kita tengok dulu Mohsin. Betul, kalau kita nak pergi tempat makan ke nak bawa keluarga makan dekat luar ke, kita kena pastikan keadaan kedai ataupun restoran yang kita pergi tu dalam keadaan bersih. Bukan sahaja makanannya bersih tapi keadaan sekelilingnya. Betul cikgu? Betul Mohsin ya. Ya anak-anak. Dan yang seterusnya ialah bahan mentah tidak segar. Jadi pastikan kita menguruskan bahan segar itu dengan betul. Jangan kita beli ayam, ikan letak di sinki contohnya. Lama kita biarkan lama dan kemudian kita simpan. Ataupun kita simpan makanan sejuk beku tu Mohsin di dalam peti sejuk di tempat yang tak betul. Mungkin kita simpan di bawah. Patutnya kita simpan di bahagian sejuk beku. Ataupun ia berlaku semasa penyembelihan. Sembelih ayam atau sembelih lembu, kita biarkan, kita tak uruskan dengan cepat. Di sini boleh berlakunya jangkitan bakteria ataupun virus. Dan makanan tu jadi tak segar lah cikgu kan? Okay. Faham tak Mohsin? Faham, saya faham. Okey, anak-anak cikgu nak tanya. Okey. Tentang pelajaran kita iaitu cara merebak. Jadi ada sesiapa nak cuba untuk soalan ini iaitu bagaimanakah cara penyakit bawaan makanan dan air ini merebak? Okey, siapa nak jawab? Tadi Aish dah jawab. Saya cikgu. Fatin. Fatin pula nak jawab. Okey Fatin, silakan. Apa jawapan Fatin? Pertama, makanan yang tercemar. Kedua, air yang kotor. Ketiga, makanan dan air yang mengandungi virus atau bakteria. Betul. Yang keempat, tidak menjaga kebersihan. Dan yang kelima, bahan mentah yang tidak segar. Betul. Semua Fatin. betul Mohsin. Tahniah. Senyum juga Fatin jawab je. Maksudnya Fatin faham ya. Okey. Tahniah. Okey Mohsin, nampaknya cikgu dah terangkan tentang isi pelajaran tersebut. Jadi nampaknya anak-anak pun semua dah dapat jawab. Semua dah faham, bukan dekat rumah saja. Saya dekat sini pun saya dah faham cara merebak penyakit, apakah gejala penyakit. Lepas ni tak ada dah lah saya jumpa doktor. Cikgu, doktor saya sakit perut lah. Sebab apa? Sebab dalam kita nak menjaga kesihatan kita, aspek kebersihan kita perlu titik beratkan dan utamakan. Betul Mohsin. Okey cikgu. Seterusnya cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang ketiga-tiga iaitu gejala makanan, gejala penyakit tersebut, jenis-jenis, punca dan juga cara merebak. Selepas ini Mohsin, cikgu akan terangkan tentang cara mencegah.
Cara mencegah ya cikgu. Oh, penting juga cikgu. Dan murid-murid dekat rumah bukan sahaja yang ada dengan kita, tapi dekat rumah pun kena fokus ataupun beri perhatian lebih. Sebab apa? Tadi kita dah belajar punca-punca ataupun jenis-jenis penyakit cikgu. Ni cara nak mencegah. Cara nak apa ni cikgu? Menjauhkan kita. Ya, betul. Mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit-penyakit yang telah cikgu kongsikan tadi. Penting sebab apa? Sebab kita tak naklah nak dalam keadaan nak belajar ataupun nak melakukan aktiviti lain, kita tak dapat lakukan bersama keluarga ataupun kawan-kawan yang lain. Betul. Atas sebab kita tidak mempunyai kesihatan yang baik. Seterusnya cikgu. Baiklah, cikgu terus kepada cara mencegah. Cara mencegah. Okey, pertama kena cuci tangan, Mohsin. Cuci tangan dengan betul ya anak-anak. Okey, pastikan kita cuci tu dengan sabun. Jangan kita cuci saja sebab tak cukup bersih. Kemudian makan dan minum makanan yang telah dimasak. Pastikan makanan itu ataupun minuman itu dimasak dulu, Mohsin. Sebab makanan, minuman tak dimasak ni mengandungi bakteria yang belum lagi mati. Okey. Kemudian tutup semua makanan dan minuman sama ada sebelum nak hidang atau selepas nak hidang. Okey, pastikan tutup untuk mengelakkan daripada dihinggapi lalat. Okey, dan mungkin juga kalau kita tak tahu tikus. Betul. Boleh jadi kalau digerai-gerai. Jadi kita perlu elakkan perkara-perkara ini. Pentinglah untuk kita lindungi makanan tu supaya makanan tu sentiasa bersih. Ya. Okey. Dan seterusnya ialah basuh bahan mentah dengan air sebelum masak. Ni penting sebab bahan mentah itu contohnya sayur. Mungkin mengalami racun serangga. Mungkin ada terkandung di dalamnya racun serangga. Cuci bersih-bersih sebelum masak. Kalau dekat kebun tu mereka nak pastikan sayur tu terhindar daripada sebarang penyakit. Betul. Ataupun nak sentiasa nampak segar. Jadi mereka letak inisiatif racun serangga dan sebagainya. Betul. Tapi kita kena basuhlah kan cikgu? Ya, itu memang sangat penting, Mohsin. Ayam dan ikan perlu cuci darah dia betul-betul sampai bersih. Betul. Ini sangat pentinglah. Dan guna peralatan yang bersih, sudu atau cawan pinggan yang kita makan tu perlu bersih. Dan yang paling penting ialah pengendali makanan, Mohsin. Maksudnya orang yang masak di kantin atau di gerai-gerai pasar malam dan sebagainya perlu pastikan alatan yang mereka gunakan untuk masak itu adalah peralatan yang bersih. Dan ni paling penting, Mohsin. Kita perlu pilih gerai yang bersih. Sebelum kita nak makan tu, ya anak-anak, kita perlu pastikan kita tengok dulu gerai itu. Kita bukan sombong, Mohsin, tapi menjadi tanggungjawab untuk kita menjaga kesihatan diri kita. Kita pastikan di warung itu ataupun di kedai tempatnya bersih, tak ada sampah. Bagaimana pula keadaan pengendali makanannya? Pakai apron ke tak? Pakai sarung tangan ke tak? Pakai tutup kepala. Jadi penting untuk kita pastikan gerai itu bersih. Aspek keselamatan lah cikgu. Yelah kalau kita nak makan, mestilah bukan nak makan dekat kedai yang sedap je. Tapi dalam keadaan kedai ataupun restoran yang juga bersih. Supaya makanan kita dijamin selamat untuk kita makan. Okey, jadi cikgu dah terangkan semua tentang isi pelajaran. Cikgu harap semua anak-anak faham. Dan kita nak uji lagi, Mohsin. Boleh cikgu. Kita nak tengok pelajar-pelajar yang lain. Tadi siapa jawab? Fatin dah jawab. Ais dah jawab. Siapa lagi yang tadi dah jawab? Semua bunga dah jawab. Semua bunga dah jawab. Kumbang saja tak jawab lagi. Boleh cikgu? Jadi cikgu nak tanya pada Iman. Okey, Iman. Okey. Bagaimanakah cara untuk mencegah daripada penyakit bawaan makanan dan air ini? Silakan, Iman. 1. Sentiasa cuci tangan dengan sabun. 2. Makan makanan dan minuman yang telah dimasak. 3. Tutup semua makanan dan minuman. 4. Basuh bahan mentah dengan air bersih sebelum masak. 5. Guna peralatan yang bersih. 6.
pilih gerai makanan yang bersih. Ya, betul. Semua jawapan betul. Pandai-pandai lah murid-murid cikgu hari ni. Semuanya jawab penuh. Bukan saja penuh, semua betul. Maksudnya faham lah cikgu ajar? Faham. Mohsin faham tak Mohsin? Saya faham. Bagus. Kalau murid-murid dekat rumah semua faham, saya kat sini pun lagi faham cikgu. Alhamdulillah. Jadi ni cikgu dah terangkan dan diharap semua ni dijadikan panduan Mohsin. Jadi panduan dalam hidup kita supaya kita dapat mengelak daripada penyakit bawaan makanan dan air. Baiklah. Ya, cikgu. Seterusnya Mohsin, Ya, kita cikgu. dah telah mempelajari tentang semua isi pelajaran dan yang paling penting sekarang ialah kita nak menganalisis. Menganalisis cara mencegah dan juga mencegah penyakit bawaan makanan ini. Jadi, paling penting anak-anak di rumah dan anak-anak di luar sana. Okey, kita akan masuk ke slot yang seterusnya iaitu jom semak ataupun analisis bersama-sama tentang kantin di sekolah. Kamu boleh juga tengok buku teks pendidikan kesihatan tahun 6 dan kamu juga boleh layari lembaran kerja ataupun senarai semak ini di sumberku.moi-dl.edu.my. Jadi boleh muat turun bahan di situ ya, anak-anak di luar sana. Baiklah, kita mungkin nak murid-murid boleh tengok dekat skrin cikgu kita paparkan. Kita boleh lihat di skrin sekarang ni. Okey. Baiklah. Kita lihat dulu tentang jom semak di kantin. Okey. Cikgu nak uji nak uji Aisyah. Sorry, Raudah. Oh, Raudah. Cikgu nak uji Raudah. Terkejut Aisyah kan. Dan juga Wafi. Okey, Aisyah. Tapi sebelum tu, okay, cikgu nak semua try jawab dulu. Kita bagi sedikit masa untuk try jawab mana satu pilih. Sebab bersama-sama dengan anak kita di rumah, boleh. Telah cikgu sediakan juga lembaran kerja dan senarai semak tersebut. Jadi mereka boleh turut serta untuk melakukan bersama kita. Baiklah cikgu, sementara mereka jawab, saya baca soalan boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey, dekat sini senarai semak Oops Kantin. Tandakan betul di ruang yang disediakan. Okey. Dah siap dah? Dah siap dah ke? anak-anak? Kalau dah siap, cakap dah siap abang, dah siap cikgu. Boleh, dah siap ke belum? Okey, dah siap. Nampaknya Raudah dah siap, Mohsin. Okey, Aina Raudah nak jawab cikgu. Dah siap. Okey, silakan Raudah kalau boleh tunjukkan di skrin jawapan Raudah. Alright. Okey, cuba Raudah ke belakang sikit. Dekat sangat tu. Itu adalah jawapan Terima kasih Raudah. Ibu membantu. Bagus. Okey, cantik. Terima kasih Raudah. Jadi itu adalah jawapan Raudah. Nampaknya cikgu tengok nampaknya semua betul Semua betul. Tahniah Raudah. Dan nak seorang lagi Mohsin. Seorang lagi. Wafi. Siapa ni cikgu? Boleh tak Wafi? Okey, Wafi boleh tunjukkan di skrin. Ya, Wafi. Jawapan Wafi belakang sikit Wafi. Belakang sikit Wafi. Okey. Okey. Betul. Okey, semuanya betul Mohsin. Semua betul juga. Okey, Saya dah tahniah. cakap murid-murid cikgu pandai-pandai belaka hari ni. Ya, alhamdulillah. Jadi tahniah Raudah dan juga Wafi. Okey, jom kita semak seterusnya Mohsin. Ya. Ini ialah lokasi. Macam cikgu dah terangkan tadi di Pasar Malam dan kawasan Banjir. Kawasan Banjir. Jadi kita nak tengok ni Mohsin Ya. Anak kita boleh analisis tak? Itu yang sebenarnya paling penting. Sebelum kita nak makan atau pergi ke suatu tempat kita analisis dahulu. Itu yang paling penting. Jadi yang ini cikgu nak try 2 orang juga Mohsin. Okey, jom cikgu kita cuba. Okey, Pasar Malam cikgu bagi sikit masa. Okey, anak-anak semua try jawab dulu. Pasar Malam. Pasar Malam dan kawasan Banjir. Selalu tak pergi Pasar Malam? Kalau dulu sebelum PKP selalu cikgu. Memang seronok setiap hari Mohsin, Rabu. Setiap hari Rabu ke Selasa. Memang Pasar Malam tu memang jadi tumpuan lah. Ayam goreng RM1. Ya. Kuih tiaw. Tapi itulah kena pastikan Mohsin. Ya. Kebersihan-kebersihan tu itulah betul. Maksudnya Mohsin analisis dulu. Saya pergi, saya tengok
yang tukang masak tu pakai sarung tangan ke tak? Ya. Pakai pelitup muka ke tak? Betul. Itu kalau bagus. mereka pakai, saya jamin makanan mesti bersih. Sebab Betul. apa? Peniaga pun menjaga kebersihan juga. Ya. Jadi makanan yang dijual pun bersih. Betul, Barulah bersih. saya beli. Ya. 2 bungkus. Saya seorang. Ya, bagus sangat Mohsin. Okey, nampaknya anak murid kita dah siap belum? Dah siap? Dah siap ke belum? Belum. Dah. Slow je tadi. Dah siap ke belum? Dah. Okey, Suara dah. Aisyah dah. Okey, cikgu nak try yang jawab pasal malam ni, boleh tak Aisyah jawab? Aisyah, silakan Aisyah. Silakan Aisyah. Boleh tunjukkan di skrin tak jawapan Aisyah? Ini adalah lembaran kerja yang boleh kita muat turun ya di laman sumberku. Dekat sikit Aisyah. Okey, dekat sikit. Bawah sikit, Cikgu bawah tak sikit, nampak bawah Aisyah. sikit. Okey, betul. Okey. Betul. Okey, ada nampak Aisyah tandakan pangkah pada makanan dikenalikan dengan cara yang betul. Maksudnya betul lah ya, kalau makanan dikenalikan dengan cara betul, jadi mungkin tidak akan menyebabkan penyakit bawaan makanan dan air. Makanan Okey, pun tahniah Aisyah. bersih. Ya, tahniah Aisyah. Okey. Baiklah, cikgu nak try banjir. Kawasan banjir. Kawasan banjir. Seterusnya, cikgu persilakan Aish. Aish. Boleh Aish? Bagus Aish. Aish dah bersedia dah tadi. Okey, tunjukkan di skrin. Okey. Ada yang Aish tak tanda Okey, kita lihat di skrin. Okey, baik. Pengendali makanan divaksin dan makanan dimasak sempurna. Kita nampak Aish tadi tak tanda ya Mohsin. Maksudnya betul lah. Maksudnya penting untuk peniaga gerai divaksin dulu Mohsin betul. untuk mengelakkan penyakit tadi tu. Hepatitis A. Ya. Betul. Jadi terutamanya di kawasan banjir ya. Jadi ini sangat penting kerana kita perlu mengelakkan diri daripada menggunakan sumber air yang kotor. Baiklah, kita analisis seterusnya. Ni kita nak tahu ya anak-anak di luar sana sama ada sesuatu gejala penyakit itu serius ataupun tidak Jadi cikgu nak uji pula, semua cikgu dah uji. Seterusnya cikgu nak uji Fatin. 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 Okey Fatin, cikgu nak tanya gambar yang pertama. Muntah. Teruk sangat muntah ya Mohsin. Jadi Fatin, muntah ini serius ke tidak? Serius, cikgu? Serius. Okey, kalau cikgu? serius perlu jumpa doktor tak? Perlu, cikgu. Ya, betul. Bagaimana Fatin dengan gambar yang kedua tu? Rasanya gambar apa tu Fatin? Dia demam. Dia demam. Okey, demam tu nampak macam berselubung dengan selimut. Berselubung tu ya. Ini kita kategorikan gejala yang serius atau tidak? Serius. Serius, betul. Adakah perlu dapatkan rawatan? Perlu. Kita perlu berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Baiklah cikgu, kita ada 4 lagi cikgu kan? Ya. Kita nak murid-murid dekat rumah bersedia ataupun cari jawapan lagi. Apa kata kita bagi masa, kita berehat seketika, boleh cikgu? Betul, okey. Kita kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. Alright. KPM. Hai, baiklah kita bertemu kembali dalam slot tahap 2. Baiklah cikgu, tadi kita dah bagi 2 soalan.
kita ada lagi soalan cikgu. Silakan cikgu, kita nak cuba siapa pula ni? Terima kasih Mohsin. Ya, Baik, cikgu. kita kembali semula kepada Fatin. Fatin. Sebab Okey, Fatin tadi ada hutang cikgu lagi satu gambar. Ada 4 lagi soalan. Ya, okey. Fatin, cikgu teruskan ke gambar yang ketiga. Nafsu makan berkurangan. Jadi Fatin rasa ini serius tak Fatin? Serius cikgu? Serius juga Kenapa? Rasa-rasa Sebab Fatin kenapa? Dia ada selera makan. Dia tak ada selera makan. Bila kita tak ada selera makan, kita tak makan, ikutkan rasa tidak makan, mungkin nutrien makanan berzat tu tidak masuk dalam badan kita. Jadi kita jadi lemah. Ya, kita tak akan sihat. Proses untuk sihat itu tidak berlaku. Dia Tapi kalau macam ni cikgu kan, kalau kurang selera makan, sebenarnya kita kena paksa cikgu, kita kena lawan kan cikgu? Ya, sebenarnya begitulah Fatin. Mohsin, sebabnya bila kita dah dapatkan rawatan, doktor akan berikan nasihat-nasihat. Kamu kena makan ubat, kamu kena makan begini-begini makanan yang berkhasiat. Jadi ia akan membantu untuk diri kita pulih seperti sedia kala. Faham? Ya? Okey, seterusnya. Baiklah. Terima kasih Fatin kerana telah menjawab 3 gambar gejala tersebut. Seterusnya cikgu ke gambar yang keempat. Ni kita nak pilih kumbang kita lah. Kumbang kita iaitu Iman. Satu-satunya lelaki dalam peserta Didik TV ni. Baik, Iman dah bersedia? Dah. Baik, bagus Iman. Okey Iman lihat gambar yang keempat. Apa yang sedang berlaku Iman? Bermain basikal. Okey, bermain basikal ni pada pendapat Iman, dia sakit tak Iman? Tak. Tak, okey. Mungkin dia cirit-berit tetapi mungkin dia tidak serius Dia boleh bermain. Sebab kadang-kadang bila kita sakit akibat penyakit bawaan makanan dan air ni anak-anak bergantung pada antibody seseorang. Daya tahan badan seseorang tu cikgu. Kuat ataupun tidak. Mungkin kanak-kanak ataupun warga emas antibody mereka lemah jadi mereka tidak dapat bertahan. Dia setengah orang yang sihat, antibody dia kuat, dia mungkin gejala tu tidak terasa sangat bagi mereka. Tidak seteruk lah. Ya. Tidak teruk. Jadi kalau begitu Iman, perlu jumpa doktor tak? Tak perlu. Tak perlu. Betul. Okey, jadi teruskan makan makanan yang seimbang, yang sihat, lebihkan minum bersih. Ya, bersih dan lebihkan minum air. Baiklah, gambar seterusnya. Gambar apa tu Iman? Pegang kepala tu. Pegang kepala tu. Lepas tu muka macam sakit kepala. Sakit kepala. Serius tak Iman? Serius cikgu. Serius cikgu. Ya, boleh jadi kalau kita sakit kepala sangat anak-anak, mungkin mata kita merah. Kita tak dapat memberi fokus tumpuan bekerja ataupun belajar. Jadi ini pentinglah untuk kita sama juga berjumpa dengan doktor. Sebab kalau kita nak ambil ubat yang sudah sedia ada di rumah, kita tak tahu berapa dos yang perlu untuk badan kita. Jadi penting kita berjumpa dengan doktor. Jadi perlu jumpa doktor tak Iman? Perlu Tak perlu. Tak perlu sakit kepala Iman? Perlu jumpa kalau doktor sakit kepala, sakit sangat kepala ni, kena jumpa doktor tak? Perlu pergi. Perlu pergi. Okey, bagus. Okey. Baiklah Iman, gambar yang terakhir. Okey. Gambar apa tu Iman? Tengah buat apa tu Iman, agak-agak gambar yang terakhir tu? Pengsan. Pengsan. Kalau dah macam ni lah kita baring pengsan ni, serius tak Iman gejala ni? Serius. Jadi apa yang perlu kita lakukan Iman? Perlu telefon ambulan dan dibawa ke hospital. Betul juga, kita boleh telefon ambulan dan bawa ke hospital, ataupun jika ada orang lain di rumah boleh terus bawa ke klinik ataupun hospital. Yang berdekatan. Ya betul. Nampaknya anak-anak kita telah menjawab dengan betul. Cikgu pun rasa happy sangat, rasa gembira. Cikgu gembira, saya dekat sini pun gembira juga cikgu. Betul. Baiklah. Okey. Jadi semuanya ni
anak-anak perlu analisis dengan betul, ya, bagaimana cara penyakit itu merebak dan bagaimana untuk mencegah. Dia penting kesedaran diri kita, kemahiran diri kita untuk menganalisis sesuatu perkara ataupun situasi supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada penyakit bawaan makanan dan air. Jadi cikgu, sedikit rumusan tentang pembelajaran kita daripada awal hingga ke akhir ni cikgu. Baiklah, anak-anak Muhsin dan anak di luar sana serta ibu bapa, kita tadi telah mempelajari tentang apa dia jenis-jenis penyakit bawaan makanan dan air. Seterusnya kita dapat mengetahui gejala-gejala, kita dapat mengetahui cara merebak dan juga cara mencegah, dan yang paling penting sekali kita dapat menganalisis, menganalisis cara mencegah ataupun dan juga cara merebak sesuatu penyakit bawaan makanan dan air ini. Okey cikgu, tadi kita dah buat latihan dengan murid-murid yang ada dengan kita. Macam mana murid-murid di rumah nak lakukan aktiviti yang ada dengan kita ni cikgu? Kat mana mereka boleh dapatkan latihan? Baiklah, mereka boleh layari Sumberku. Sumberku. Okey. Sumberku.moi -dl.edu.my. Boleh muat turun, boleh print di rumah, boleh buat bersama-sama dengan guru ataupun ibu bapa di rumah. Okey, kita dah kongsikan pada kaca televisyen anda, boleh tengok. Boleh lakukan aktiviti tersebut di rumah. Tak adalah terlepas cikgu dengan pembelajaran kita pada hari ini kan cikgu? Baiklah Cikgu Mimi, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya 1 jam berkongsi ilmu dengan murid-murid yang ada dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid kerana orang kata apa, seronok untuk pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang menjadi peneman anak-anak di rumah. Terima kasih kerana meluangkan masa anda. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang. Ingat, sentiasa jaga diri, dan untuk hari ini sentiasa jaga kebersihan. Baiklah, saya Muhsin Nazli, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. KPM